Salam sejahtera kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang topik kurikulum dan kesehatan diri. Nama saya ialah Chai Suwi dari PPIS Enterprise SPKC Ambelan Jun 2023. Saya telah memilih topik tentang konsep kesehatan dan kesejahteraan. Yang boleh dilihat di sini adalah tentang ikon-ikon yang telah saya rekakan, yaitu tentang pengenalan, definisi dan konsep asal kesehatan, definisi dan konsep kesejahteraan diri, faktor-faktor mempengaruhi tahap kesehatan individu, cara-cara untuk meningkatkan dan kepentingan untuk menjaga kesehatan seseorang. OPD juga dikenali sebagai chat pembelajaran digital. OPD merupakan satu platform interaktif yang dibangunkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang kesehatan dan juga kesejahteraan. OPD ini mengandungi berbagai modul pembelajaran yang mengangkuti aspek-aspek penting kesehatan fizikal dan mental. Objektif OPD khusus ini adalah untuk membolehkan murid memahami dan mendalami definisi dan konsep asas kesehatan dan kesejahteraan diri. Selain itu, murid juga boleh memahami konsep kesehatan menyeluruh, mengetahui dan mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi tahap kesehatan individu, dan juga mengetahui cara-cara menjaga kesehatan diri demi kesejahteraan diri. Akhir sekali, murid juga dapat mengetahui kepentingan untuk menjaga kesehatan. Ini merupakan pengenalan diri saya, yaitu nama, teknologi dan juga option CPIS dan Princess Executive. Ini merupakan penghargaan dan juga pengakuan. Saya telah memilih topik ini kerana kesehatan dan kesejahteraan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan harian kita. Tanpa kesehatan yang baik, seseorang susah untuk mencapai potensi penuh dalam bidang lain sama ada dalam kerjaya, pendidikan atau kehidupan pribadi. Oleh itu, topik ini sangat relevan kerana ia menyentuh aspek yang paling fundamental dalam kehidupan setiap individu. Dalam era moden ini, terdapat peningkatan dalam kesedaran tentang pentingnya menjalani gaya hidup yang sehat. Namun, banyak orang masih kurang maklumat atau salah faham tentang cara yang betul untuk menjaga kesehatan mereka. Oleh itu, saya telah membuatkan OPD ini untuk bertujuan untuk memberikan maklumat yang betul dan konsisten tentang kesehatan dan kesejahteraan, agar dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik tentang gaya hidup mereka. Dalam website ini, saya telah meletakkan maklumat tentang definisi dan konsep asas kesehatan. Saya juga meletakkan beberapa poster yang mengenai tentang kesehatan dan kesejahteraan. Bukan itu sahaja, saya juga meletakkan YouTube di bawah setiap subtopik agar dapat dipahami oleh pembaca dan juga belajar-belajar yang lain. Nah, ini merupakan definisi dan konsep kesejahteraan diri. Saya telah menggunakan peta minda, iaitu peta web untuk mempendekkan maklumat dan membagikan maklumat dengan lebih terperinci dan teliti. Murid-murid dapat lebih jelas untuk melihat terdapat kesemuanya 7 konsep kesejahteraan diri dan mereka boleh membaca dengan lebih teliti dan terperinci melalui website. Dan seterusnya ialah tentang faktor-faktor mempengaruhi tahap kesehatan itu. Murid-murid juga boleh melihat dalam website ini untuk mengetahui faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap kesehatan individu. Dan di bawah ini juga terdapat YouTube yang telah saya letakkan agar mereka dapat memahami dengan lebih terperinci. Dan seterusnya adalah tentang cara-cara untuk meningkatkan tahap kesehatan dan kesejahteraan diri, iaitu terdapat 4 cara, iaitu pemakanan seimbang, tidur yang cukup, pemeriksaan kesehatan berkala dan juga pesanan. Di sini juga murid-murid boleh melihat tentang pemakanan seimbang yang terdapat kesemuanya 7 kelas makanan. Dan bukan itu sahaja, aktiviti senaman juga boleh meningkatkan tahap kesehatan individu. Selain itu, murid-murid boleh tekan pada ikon di bawah ini untuk ke seterusnya. Mereka boleh tekan seperti bola sepak dan mereka akan terus masuk ke dalam page bola sepak dan mereka boleh mengetahui tentang maklumat yang lebih terperinci tentang bola sepak dan juga badminton. Di sini saya meletakkan 2 sahaja aktiviti senaman dan sebenarnya murid-murid boleh melakukan
aktiviti yang selain daripada bola sepak dan juga badminton untuk meningkatkan tahap kesehatan individu. Dan seterusnya saya telah meletakkan tentang kepentingan untuk menjaga kesehatan agar murid-murid atau pembaca boleh lebih mengambil berat terhadap kesehatan diri sendiri. Selepas membuat OPD ini, website ini, saya telah mempelajari beberapa kemahiran. Contohnya saya belajar bahawa cara untuk menciptakan website yang lebih mesra pengguna dan menarik. Contohnya saya menggunakan aplikasi seperti Canva untuk mencipta mereka bentuk peta minda seperti iaitu peta kue yang telah saya letakkan dan tunjukkan dalam website. Dengan menggunakan Canva, saya boleh menyusun maklumat dengan lebih susunan itu kemas dan lebih baik. Bukan itu saja, saya juga belajar tentang cara menggunakan animasi seperti animated word untuk dimasukkan ke dalam website. Ini termasuklah penggunaan teks yang bergerak, efek peralihan iaitu transition, dan animasi teks yang menarik perhatian. Saya juga belajar tentang cara untuk memasukkan gambar-gambar yang boleh bergerak seperti GIF sebagai latar belakang atau elemen khasan dalam OPD. Penggunaan GIF yang sesuai dapat menambah elemen dinamik dan interaktif kepada kandungan, menjadikannya lebih menarik dan engaging kepada pengguna. Saya juga telah membagikan link website ini kepada kakak sekelas dan juga roommate saya. Mereka telah mengisi membuka website ini dan telah mengisi forum cadangan penambahbaikan dan forum penilaian. Mereka juga telah mengisikan sesi uji minta untuk menilai tahap pengetahuan mereka tentang OPD. Boleh dilihat di sini bahawa terdapat beberapa pengguna telah mengisi ataupun telah membuat sesi uji minta. Mereka telah mendapat markah yang berlainan. Contoh ada yang dapat markah 2, 4, 6 atau yang juga ada yang mendapat markah 15. Dalam forum penilaian dan cadangan penambahbaikan pula, saya telah menerima maklum balas yang diberikan oleh mereka dan saya juga telah membuat penambahbaikan mengikut maklum balas yang diberikan oleh mereka. Contohnya, mereka telah memberikan maklum balas seperti website ini berguna dan memberikan banyak pengetahuan kepada mereka. Namun mereka mencatatkan bahawa boleh menyusun maklumat dengan lebih atau agar kelihatan kemas dan cantik. Bukan itu saja, mereka juga mencatatkan bahawa durasi video seperti YouTube yang diletakkan dalam website ini boleh dipendekkan atau dibahagikan kepada beberapa segmen agar kelihatan lebih kemas dan mudah dipahami oleh pengguna dan juga pembaca. Dan akhir sekali, saya berharap bahawa OPD ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang lebih berkesan untuk pelajar dan individu yang berminat dengan topik kesihatan dan kesejahteraan. Saya berharap OPD ini dapat digunakan oleh guru-guru ataupun guru pelatih sebagai alat bantu untuk mengajar dalam kelas. Misi saya adalah untuk terus memperbaiki dan mengembangkan OPD ini agar boleh digunakan oleh lebih ramai pengguna dan memberikan impak positif kepada kehidupan mereka. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan kerjasama, terutamanya guru, pensara-pensara saya dan juga rakan-rakan sekelas saya yang memberikan maklum balas yang berharga kepada saya. Dengan kerjasama dan tunjuk ajar daripada pensara-pensara, saya telah pun menciptakan OPD ini yang lebih menarik dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.